Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, terima kasihlah pada semua media yang dapat hadir pada pagi ini. Hari ini antara yang agak khusus ialah berkait dengan Muktamar Agung PAS dan soal pemilihan pucuk pimpinan yang akan berlakulah dalam muktamar kali ini. Kita dua tahun sekali dan tahun ini adalah tahun pemilihan, insyaAllah. Saya nak sebut dulu beberapa tarikh yang saudara mungkin perlu ambil ingatan. Muktamar kita ni biasanya di muktamar penuhnya bermula daripada 3 Jun sehingga 3, 4, 5. Tapi sebelum itu muktamar Dewan-Dewan dah bermula, iaitu pada 1 hari bulan. Ini pemuda, biasa pemuda dia awal sikit. 1 tu dia bermula malam, peresmian, dan berikutnya pagi esoknya dan sepanjang hari itu ialah muktamar bagi Dewan Pemuda. Bagi Dewan-Dewan Muslimat dan ulama', dia sehari suntuklah pada 2 hari bulan tu. Peresmian pun pagi 2 hari bulan dan akan berakhir. Itu tak kira lah sampai pukul berapa malam ke, itu ikut dia selesai lah. Dan semua peringkat ni akan ada pemilihan. Pemilihan semua peringkat. Peringkat pimpinan pusat dan pimpinan Dewan-Dewan. Untuk calon jawab surat tawaran tu bila, berapa lama dia punya masa? Itu sehingga apa ni sehingga 26 Mei. 26 Mei. Dan masa 11 hari ke 12 hari lah gitu. 11 hari. Start 15 lah. Start 15. Berapa ramai perwakilan? Dia perwakilan ni dia tak sama bergantung kepada keahlian pada tu, tapi minimalnya setiap tu 5 ke? Minimalnya daripada 5 sehingga 10. 5 hingga 11. Hingga 11 5 hingga 11. So you ambil, kalau ambil biasa kita dalam 1200. 1100. 1100 Okay. Memandangkan mood pilihan raya ni, Ya. ada parti lain dia akan tangguhkan dalam punya pemilihan. Jadi Ya. saya rasa kerana PAS boleh teruskan pemilihan ni, Ya. adakah ni nanti boleh memberi kesan pada pilihan raya kata? Saya agaklah parti-parti lain tu dia menangguhkan ini. Takut bila ada pertandingan ini akan memecah belahkan parti mereka sebab dia punya kempen tu yang terlalu hebat lah. Kita boleh nampak lah. Tapi PAS yakin, PAS dia ada budaya dia sendiri. Walaupun ada pertandingan, tetapi insya-Allah dia tidak akan merosakkan perpaduan yang ada dalam PAS, insya-Allah. Jadi kita rasa tak ada masalah. Kita terus, melainkan pilihan raya tu diadakan bulan Jun, barulah kita kena fikirlah. Tapi saya tak fikir pilihan raya ni akan diadakan pada bulan Jun. Ya. Berkait dengan muktamar ni juga, Ya. bahawa ni ada daripada Prof. Aziz Bari sendiri. Ya. Melemparkan satu Ya. komen kepada Presiden PAS. Ya. Jadi patut kepimpinan itu patut dibuka sebab salah satu sebab dia meletakkan kesalahan kegagalan pemangkan dapat 16 September itu sebagai satu disebabkan oleh Haji Ali. Ada wajar Datuk rasa Haji Ali dibebankan dengan kesalahan ini? Saya rasa yang membuat kenyataan saya sebenarnya. Tentang 16 September tu tak mungkin berlaku, saya bukan orang lain. Dalam PAS saya seorang yang buat. Kalau 16 itu apa benda ni, saya menjangka apa benda itu. Saya betulkan sikit lah. Mungkin Ya. mungkin dia muncul pada kegagalan PAS dalam beberapa pilihan raya saya Tu. dan juga pilihan raya Sarawak. Saya rasa semalam ada Tok Guni Azif dah bagi komen, tak boleh nak diukur kegagalan ataupun kejayaan dalam pilihan raya. Kalau ukur gagal dan kejayaan, kita banyak berjaya daripada gagal, saya rasa. Dan tidak seharusnya, maknanya benda ni beban kita semua. Tak boleh kata pengarah pilihan raya salah ke, ini salah ke, ini salah. Semua kita bekerja secara kolektif dan tak ada
kita tidak pernah dalam PAS ini meletakkan beban tu seorang sebab kita kolektif. Ya. Isu tu kita ada satu jawatan kuasa yang draft dia punya ucapan dasar Presiden ini. Jadi saya tak boleh, saya tak tahu apa yang sedang itu belum siap lagi. Jadi selepas dia diucapkan, baru tahulah apa dia isu-isu yang dibangkitkan dalam muktamar ini. Jadi itu saya pun tak tahu apa yang sedang didraftkan sekarang ni. Datuk yang ke isu hubungan PAS dalam Pakatan Rakyat dibangkitkan. Saya tak fikir itu berbangkit sebab kita dah set dah solid, dah itu benda yang sudah diperteguhkan dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa tak berbangkit isu itu. Ya. Itu mungkin. PRU 13 mungkin salah satu daripada isu yang akan dimasuk dalam ucapan dasar itu. Ya. Saya ke? Saya tak bertanding lah. Ada pencalonan pun saya tak terima lah. Saya bagi tahu. Ya, dia akan tulis surat pada saya. Saya akan jawab saya tak nak bertanding. Jabatan jawatan lah maksudnya. Ya, mana-mana jawatan pun. Pasal you tanya personal saya boleh jawab. Tanya orang lain saya tak boleh jawab. Ya. Pemilihan diadakan bulan 6 dan mungkin pilihan raya akan diadakan selepas tu kan. Ya. Cukup masa tak untuk PAS cover untuk unite the members. Saya kata tak masalah, tidak akan berlaku perpecahan, insya-Allah. Kerja pilihan raya sudah sedang berjalan sekarang ni. Pemilihan itu satu episod saja dalam proses perjalanan PAS. Habis muktamar, we are back to kerja balik untuk menghadapi pilihan raya. Tak ada problem apa, insya-Allah. Siapa pun yang diletakkan untuk itu sebab kita bekerja secara kolektif. Tak ada masalah. Ya. Untuk beri komen tak tentang pernyataan Dr. Mahathir. Ya. Dia kata PAS patut bertanding dalam kawasan seperti Kuching ke kawasan bandar. Pastikan menang dan mungkin PAS dianak tirikan oleh Pakatan. Ya. Kalau UMNO bertanding di situ, PAS akan bertanding insya-Allah. Kalau UMNO dia bertanding tempat yang dikatakan itu, kita akan cari jalan supaya kita berhadapan dengan UMNO insya-Allah. UMNO tak ada di Sarawak. Yalah itu dari segi nama lah. Ini PBB. Kalau PBB boleh bertanding dekat Josh Chan kita bincang sama Pakatan Rakyat, kata biar kita berdepan. Boleh, tak apa. Kalau di sini misalnya di mana? Yang UMNO nak bertanding, Bukit Bintang misalnya. Kita boleh bincang dengan rakan-rakan PR kita tengok macam mana. Isu lain. Okey. Apa pendirian PAS mengenai saranan bekas Menteri Kulit Bekas Ya. dalam isu Anwar ni sendiri, mendesak supaya Anwar sendiri bersumpah mukamalah bagi clear everything. Datuk sebagai dari segi pendirian PAS sendiri, dari segi saranan itu macam mana? Dia PAS dah buat keputusan dia. Dia ada buat apa kaedah. Ada buat apa kaedah apabila dah dilaporkan. Jadi dari sudut PAS sendiri, PAS menyatakan okey siasat dulu sebab proses yang dibuat oleh kerajaan ini berdasarkan kepada undang-undang dan perlembagaan yang ada. Dia bukan berdasarkan kepada kaedah Islam. Jadi kita ikut proses perlembagaannya, undang-undang yang sedia ada. Orang yang menyebarkan video tu, dia sendiri dah melakukan satu kesalahan. Orang yang melakukan itu, kata pelaku, dari segi moralnya, itu kalau nak dari segi undang-undang negara, tak ada undang-undang yang boleh dia ambil tindakan. Tak salah. Undang-undang negara, you nak buat, nak kata apa benda ni, berlaku gitu, tak salah. Dari segi undang-undang Islam, dari segi moral, tak salah. Dan Islam ada. Tetapi, undang-undang yang ada sekarang ni bukan, kalau kerajaan kata memutuskan, kita akan melaksanakan cara ikut Islam misalnya. Undang Mahkamah Syariah. Tapi Mahkamah Syariah dalam kes
Yang lewat pun dia dah tolak dah. Dia tak nak pakai ni. Jadi kalau itu, kita akan melihat posisi itu lagu mana. Kalau betul-betul kajian mengatakan, okey, kes ini kita akan ikut cara syariah misalnya. Dan kita akan adakan satu pendirian kita. UMNO Malaysia.